Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745. Saya Luqman Haris. Kita mulakan Awani 745 malam ini dengan berita terbesar hari ini, iaitu krisis politik di Melaka. Teka-teki gelora politik Melaka akhirnya terjawab apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan mengumumkan mereka hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. 4 adun itu ialah bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun, adun Sungai Udang daripada Barisan Nasional, Datuk Nur Azman Hassan, adun Pantai Kundo juga daripada BN, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, adun Pangkalan Batu Bebas, dan Datuk Nur Afandi Ahmad, adun dari Teluk Mas, Parti Bersatu. Ketidakyakinan kami terhadap beberapa keputusan kerajaan yang telah meletakkan seolah-olah negeri Melaka ini dalam keadaan flip-flop. Ya, keputusan-keputusan kerajaan yang tidak terlaksana, yang telah diputuskan tidak laksana, seolah-olah ada dua singa atas satu gunung, two lions in one mountain. Ini menimbulkan keresahan kami, membawa kami kepada kesedaran untuk mengubah keadaan yang ada ini. Wartawan Faris Azman yang berada di Melaka mengikuti rapat pergolakan politik di negeri itu sepanjang hari ini. Lewat petang tadi, Faris mengikuti sidang media pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Faris, apa yang boleh dilaporkan dari sana? Baik, terima kasih Luqman. Sudah tentu tumpuan terarah apabila sidang media itu diadakan selepas beberapa jam 4 ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang menyatakan menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali. Dan saya berada di Masjid Tanah ini, di mana selepas sidang media itu oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka yang juga merupakan pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Abi Rauf Yusof, yang mengatakan bahawa beliau turut mempersoalkan tindakan keempat-empat ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan daripada kepimpinan kerajaan negeri Melaka. Pada masa sama juga beliau menyatakan bahawa pimpinan UMNO Negeri Melaka bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, terutamanya apabila jika diputuskan mengenai pilihan raya negeri PRN ataupun sebaliknya. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau, segala isu yang ataupun kemelut politik yang berlaku ketika ini akan diberikan laluan ataupun akan diminta kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, iaitu Tun Muhammad Ali Rostam, untuk menentukan penyelesaian kemelut isu politik yang melanda terutamanya hari ini. Dan apa kata kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Abi Rauf. Saya juga melihat bahawa untuk kita meneruskan kelestarian ini, Perhubungan UMNO Negeri menyerahkan atas kebijaksanaan Tuan Yang Terutama Tun untuk menyelesaikan atau meleraikan kemelut politik yang sedang melanda di negeri Melaka mengikut Perlembagaan Perkara 9. Mengikut Perkara 19/2 Perlembagaan Negeri, Tuan Yang Terutama Tun yang di-Pertua Negeri Melaka boleh memperorok ataupun membubarkan Dewan Undangan Negeri.
Kita telah bersama-sama membina kerajaan Melayu dan Islam selama 19 bulan yang telah pun kita menunjukkan pencapaian yang baik, tetapi akhirnya kita digegarkan dalam satu tekanan politik dalam mereka ini mencapai cita-cita mereka dan berkepentingan semata-mata. Itu jelas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka yang juga pengerusi BN Melaka iaitu Datuk Seri Abi Rauf Yusof, dan beliau mengatakan selain kepimpinan BN dan juga UMNO Negeri Melaka bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan keputusan yang akan diputuskan oleh Tun Muhammad Ali Rustam. Pada masa yang sama juga jelas beliau dalam sidang media sebentar tadi sebenarnya Lokman, beliau mengatakan bahawa tindakan dua adun UMNO yang juga merupakan exco kerajaan negeri yang daripada UMNO sendiri yang menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan mengakibatkan keahlian UMNO kedua-dua adun itu tergugur secara automatik. Dan pada masa yang sama juga sidang media itu turut dihadiri oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang turut mengatakan kekecewaan beliau apabila tindakan 4 ahli Dewan Undangan Negeri terutamanya exco kerajaan negeri yang di bawah pimpinan beliau sendiri yang turut menyatakan tidak menyokong beliau dan menarik sokongan kepada kerajaan negeri Melaka, dan kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Mengenai dengan 4 orang yang telah pun hilang kepercayaan kepada saya. Pada saya hubungan saya dengan mereka ni semua baik. Apa yang dipinta, apa yang dipohon, saya laksanakan sebaik yang mungkin. Jadi apabila mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan yang sebaliknya, maka saya pun tak tahu apa nak cakap. Ya. Selama ini hubungan saya, last week mesyuarat, before the mesyuarat, apa yang diperlukan saya sentiasa bantu dan saya berikan kerjasama. Jadi hari ini apabila dia buat pengumuman dan saya serahkan baliklah kepada Fungsi Perhubungan, Fungsi Barisan Nasional untuk menentukan hala tuju kerajaan yang ada pada hari. Dalam mesyuarat betul ada isu-isu yang Nothing at all. Kita semua keputusan yang kita buat, ada exco di kalangan yang ada ni, kita adalah persetujuan bersama. Tidak ada sebarang bantahan dan sebagainya, masing-masing memberi komitmen yang pada saya cukup baik ketika mesyuarat exco dilaksanakan. Dan keputusan apa yang kita buat adalah keputusan bersama. Saya setiap sesuatu keputusan apa melibatkan DUN masing-masing ataupun di kawasan masing-masing, saya bertanya sendiri, adakah beliau setuju? Kalau setuju, dan kita persetujuan bersama. Baik, itu jelas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali mengenai dengan kemelut ataupun isu politik 4 ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan terhadap kepimpinan beliau di negeri Melaka ini. Dan beberapa dalam tempoh 24 jam ni sebenarnya Lokman, kita melihat ada 3 sidang media iaitu 4 adun pada awalnya, kemudian pengerusi Pakatan Harapan 11 adun PH bersama dengan 4 adun terbabit, dan sebentar tadi petang tadi di mana adun-adun daripada UMNO juga BN juga mengadakan sidang media. Sudah tentu tumpuan terarah dalam tempoh-tempoh yang mendatang ini apabila pertemuan di antara adun-adun daripada Melaka, daripada BN, daripada PH ini akan bertemu dengan tuan yang terutama yang di-Ketua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam. Pada masa yang sama juga TYT ketika ini difahamkan sedang kuarantin kendiri, Lokman. Sudah tentu perkembangan terkini dari semasa ke semasa politik, apa yang akan berlaku perubahan atau sebaliknya, itu akan saya dan juga syuhada Berkadir akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa dari negeri Melaka ini. Teruskan bersama dengan anda. Baik, terima kasih Faris Azman. Kita akan terus mengikuti rapat perkembangan politik Melaka kerana beberapa kemungkinan mungkin akan berlaku dalam hari-hari yang selepas ini. Ada beberapa possibilities dan ini pendapat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika sidang parlimen yang mencadangkan DUN Melaka dibubarkan untuk membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Jelas beliau, ia bagi membolehkan mandat diberikan semula kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang dirasakan layak menerajui bandaraya bersejarah itu. Pada masa yang sama, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berharap krisis politik yang melanda DUN Melaka ketika ini tidak menular dalam kalangan Ahli Parlimen. Saya tidak mengapa kehilangan kerajaan negeri yang dikuasai oleh parti saya, tetapi tunggulah. Saya fikir elok adakan pilihan raya negeri yang baru supaya Dewan Undangan Negeri
Negeri Melaka dibubarkan dan kita beri mandat semula kepada rakyat untuk rakyat memilih manakah kerajaan yang terbaik untuk mentadbirkan negeri itu dan juga negara kita, insya-Allah. Mungkin ramai yang tidak setuju dengan Zahid kerana pilihan raya dalam apa jua peringkat. Pada apa jua peringkat mungkin kurang sesuai diadakan ketika pandemik maupun endemik. Ini sebabnya COVID-19 kes baru hari ini kekal menurun tetapi masih lagi tinggi. 8,075 kes baru. Setakat semalam kematian 118 orang lagi yang kita catatkan termasuk 27 orang BID atau brought in dead. ICU setakat ini menempatkan 867 pesakit, 461 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan. Kes sembuh melebihi 15,000 hari ini dan sebahagian besar daripada jumlah kes baru seperti biasa melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu 98% hari ini. Selebihnya 2% atau 160 orang adalah pesakit kategori 3, 4 dan juga 5. Dan ini perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Semalam 206,574 lagi dos vaksin berjaya diberikan. Mereka yang telah lengkap 2 dos suntikan kini lebih 20.6 juta orang atau 87.6% populasi dewasa negara. Kurang 3 lagi untuk mencapai sasaran 90% yang kita letakkan. Tetapi sebuah hotel terkemuka di Pulau Langkawi menghentikan sementara operasinya selepas 59 pekerja disahkan positif COVID-19 setakat hari ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, Dr. Osman Warijo menjelaskan semua jangkitan berkenaan dilaporkan sebagai kluster Dah Teluk Nibong yang dikategorikan sebagai kluster tempat kerja. Sehingga hari ini, 249 orang disaring dengan 59 daripada mereka positif, 192 negatif dan 3 lagi individu masih menunggu keputusan. Beliau memaklumkan kluster berkenaan melibatkan pekerja tempatan dan juga kontak rapat ahli keluarga mereka. Siasatan awal yang dijalankan pihak JKN Kedah mendapati penularan jangkitan disyaki adalah daripada komuniti yang kemudiannya merebak di tempat kerja. Semua kontak rapat juga telah dikenal pasti dan telah melakukan ujian saringan COVID-19 dan diberi arahan menjalani Home Surveillance Order atau HSO selama 10 hari. Kami menteri seketika, selepas ini lebih banyak laporan menarik bersama Jasmine Abu Bakar. Jangan ke mana-mana, Awani 7.45 kembali selepas jam 8 malam nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Pakatan Harapan mahu jumpa Yang di-Pertua Negeri Melaka. Istana Melaka belum terima surat mana-mana parti politik. Dan saya tiada kaitan lagi dengan Capital Investment Labuan Limited, kata Zafrul. Pakatan Harapan Melaka akan berjumpa Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam bagi mempersembahkan bahawa kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Sulaiman Man Ali sudah hilang majoriti. Ia susulan tindakan berpaling tadah 4 ahli adun kerajaan yang menyatakan hilang kepercayaan kepada pemimpin sedia ada. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Adli Zahari memaklumkan kestabilan politik merupakan asas utama dalam berhadapan pandemik COVID-19 ketika ini. Kini jelas katanya bahawa Ketua Menteri Melaka hilang kepercayaan majoriti adun untuk terus mentadbir kerajaan negeri, memandangkan beliau tidak lagi mendapat kepercayaan adun untuk terus mentadbir kerajaan. Katanya ia selaras dengan peruntukan perkara 7/4 Perlembagaan Negeri Melaka yang berbunyi jika Ketua Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar adun, maka hendaklah meletakkan jawatan Majlis Mesyuarat. Dalam pada itu mengulas sikap keterbukaan PH Negeri menerima 4 adun berkenaan, Adli menegaskan dalam apa jua keadaan, fokus PH ketika ini adalah untuk menstabilkan kerajaan negeri yang dilihat gagal sebelum ini. Untuk rekod, Kerajaan Melaka dipimpin Sulaiman dari UMNO selepas PN mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri daripada Pakatan Harapan yang tumbang Mac tahun lalu. Kerajaan negeri mempunyai 17 kerusi undangan negeri DUN, manakala pembangkang pula 11. Memandangkan kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan kesihatan dan ekonomi rakyat. Keutamaan Pakatan Harapan Negeri Melaka pada masa ini adalah untuk memastikan kestabilan politik negeri ini
bagi memastikan pentadbiran yang cekap, bertanggungjawab dan telus dalam merealisasikan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, saya mewakili 11 Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan dan Datuk Seri Utama Engineer Idris bin Harun mewakili 4 ADUN berhasrat untuk mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka bagi membincangkan tentang usaha yang boleh diambil bagi memastikan kestabilan politik negeri dan kesinambungan pentadbiran kerajaan akan dapat diteruskan. Sementara itu, Setiausaha Khas Yang di-Pertua Negeri Melaka, Datuk Nur Azmi Ahmad memaklumkan Istana Melaka belum menerima surat daripada mana-mana parti politik untuk mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam berhubung dakwaan kerajaan negeri sedia ada telah hilang majoriti untuk mentadbir negeri itu. Datuk Nur Azmi berkata, buat masa ini Tun Muhammad Ali sedang menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu bermula 30 September lepas kerana menjadi kontak rapat kepada individu positif COVID-19. Ketua Penerangan PKR Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berpandangan memorandum persefahaman antara kerajaan dan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan tidak terpakai di negeri-negeri. Pada masa sama, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya itu menegaskan Pakatan Harapan melalui apa cara sekalipun adalah wajar mengembalikan semula mandat rakyat semasa pilihan raya umum ke-14. Jadi saya tidaklah bercadang untuk membela mereka, tetapi sudah pasti ada sesuatu yang tidak kena di dalam kerajaan sekarang ini menyebabkan 3 exco yang menganggotai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri menarik diri daripada menyokong Ketua Menteri sekarang ini. Dan apabila mereka menarik diri, tentunya akan memberikan kesan kepada apa yang mungkin mereka percaya tentang dasar, tentang masa depan, tentang kepimpinan negeri sedia ada. Dan saya nak kena tegaskan ya bahawa selepas PRU yang lepas, yang mendapat mandat rakyat itu adalah Pakatan Harapan di Negeri Melaka ini. Dan sudah pastilah kita mesti mengembalikan semula dengan apa cara sekalipun mengembalikan semula mandat rakyat tersebut. Saya percaya adalah tidak wajar ataupun tidak sesuai untuk kita katakan bahawa dengan wujudnya satu memorandum persefahaman di peringkat persekutuan, maka ianya terpakai di seluruh negeri. Kan? Saya percaya ianya tidak berlaku, tidak digunakan di negeri yang lain. Kan? Kerana itu tentunya bertujuan untuk meredakan apa yang dipanggil sebagai ketegangan politik di peringkat persekutuan. Maka sewajarnya ini peluang untuk kepimpinan PH di peringkat negeri menjalin satu kerjasama yang baik bagi melaksanakan apa jua reformasi dan perubahan yang telah pun kita war-warkan kepada rakyat di Melaka ini untuk kita teruskan kesinambungannya di bawah pemerintahan yang baru. Dan ini pula reaksi Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang menyifatkan tindakan tarik sokongan tersebut sebagai tidak menguntungkan mana-mana pihak. Katanya perkara sepatutnya dilakukan ialah kekal dengan kerajaan sedia ada sehingga PRU akan datang. Jadi saya tak kata mereka merosakkan negeri, tetapi saya berpandangan apa perkara yang mereka telah lakukan hari ini tidak menguntungkan negeri Melaka. Hari ini what we should do is kekalkan kerajaan yang sedia ada untuk terus ke pilihan raya yang akan datang bersama dengan pilihan raya umum pusat. Maka pada ketika itu serah balik kepada rakyat untuk memilih.
Dan saya harap pada ketika itu kita akan dapat kerajaan yang stabil supaya tak ada lagi orang politik boleh ambil tindakan ugut-mengugut, kecil hati, tak dapat ini, buat itu. Ini perangai budak-budak, bukan perangai seorang pemimpin politik di sebuah negara yang dah lebih 60 tahun merdeka ni. Perdamaian politik di peringkat persekutuan gagal diterjemahkan ke peringkat negeri susulan apa yang berlaku di Melaka ketika ini. Pensyarah Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata banyak pihak menjangkakan ia mampu direalisasikan di peringkat negeri namun tidak di Melaka. Walau bagaimanapun saya melihat perkara ini sebenarnya tidak kena pada situasinya ketika mana di peringkat persekutuan kita telah melihat adanya perdamaian politik yang membawa kepada perjalanan kerajaan itu tidak diganggu dan dibiarkan supaya fokus kepada tugasannya yang ramai menjangkakan barangkali ini mungkin membawa kepada persetujuan juga di peringkat negeri bahawa keputusan ini harus dihormati dan kita semua menumpukan kepada perkara-perkara yang sepatutnya terutamanya dalam melawan COVID dan juga mengembalikan ekonomi negara di landasan yang sepatutnya dan kita tunggu sehingga pilihan raya ke-15 barulah kita kembali berpolitik dan kembali untuk mengikut arah ideologi dan matlamat masing-masing dalam politik. Tapi apa yang telah berlaku sudah berlaku, Wajab, maka kita harus hormat kepada keputusan demokrasi dan kita tunggu kepada pembentukan kerajaan yang seterusnya. Parti Bersatu menyifatkan usaha menubuhkan parti baru yang dikenali sebagai Parti Negara Malaysia PNM dan dikaitkan dengan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamaruddin hanya desas-desus. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, setakat ini pihaknya tidak mengetahui berhubung penubuhan parti berkenaan. Beliau juga, Menteri Dalam Negeri berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima apa-apa maklumat berhubung perkara itu. Itu semua desas-desus persepsi biasalah. Semua orang pun boleh mempunyai cita-cita untuk menjadi presiden parti dan menubuhkan parti terpulang. Tapi buat masa ini belum ada yang secara detailnya ataupun secara fakta yang Zuraidah sendiri akan buka parti kerana saya Setiausaha Agung. Bukan itu saja, saya juga Menteri Dalam Negeri, saya tak terima apa-apa yang dibuat oleh Menteri Datuk Zuraidah sendiri. Baiklah, ini berkaitan laporan media tentang jawatan pengarah di Capital Investment Labuan Limited merujuk kepada artikel yang diterbitkan di Malaysia Kini bertarikh 4 Oktober 2021 bertajuk Politicians, Ministers and Malaysian Uber Reach Revealed in Latest Offshore Leak. Ingin dimaklumkan bahawa saya merujuk kepada Tengku Datuk Seri Zafrul telah memegang jawatan pengarah kumpulan dan ahli jawatan kuasa pengurusan eksekutif Kenanga Holdings Berhad dari Januari 2009 hingga Jun 2010. Dan melalui jawatan itu, beliau juga telah dilantik sebagai pengarah di beberapa anak syarikat atau syarikat bersekutu kumpulan Kenanga termasuk di Capital Investment Bank Labuan Limited. Pada bulan Jun 2010, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Maybank Investment Bank Berhad dan telah melepaskan kesemua pelantikan itu sebagai eksekutif dan pengarah di dalam kumpulan Kenanga. Walaupun pejabatnya ketika dihubungi telah memaklumkan kepada Malaysia Kini bahawa beliau telah melepaskan jawatan pengarah ketika itu, meninggalkan kumpulan Kenanga pada bulan Jun 2010, mereka tetap menerbitkan artikel tersebut
dan membabitkan namanya dengan memberi gambaran bahawa Tengku Zafrul masih mempunyai kaitan dengan Capital Investment Labuan Limited walhal ianya adalah sebahagian daripada kumpulan kenanga. Dia telah merujuk perkara ini kepada peguam untuk mendapatkan nasihat lanjut dan tindakan susulan dan sewajarnya. Laporannya akan kami bawakan di astroawani.com. 95% jangkitan COVID-19 di Malaysia adalah varian Delta. Mandian badan antibakteria Lux memanjakan dan melindungi kulit anda dengan haruman Red Shiso dan Hibiscus atau Moringa dan Echinacea dengan ekstrak teh hijau untuk membasmi bakteria. Manjakan diri dengan Lux baharu. Cuaca panas menyebabkan kelumomo, minyak dan kegatalan? Clearman 100% untuk para lelaki. Teknologi anti kelumomo 3 kali ganda. Tiada kelumomo, minyak atau kegatalan. Dingin pada kulit kepala. Clearman terbukti menewaskan kelumomo. Let's go. Just don't make a scene. You made a scene, didn't you? What is with this tension? Black Widow, 6 Oktober. Stream di Disney Plus Hotstar. Dengan hanya RM7.50 naik taraf sekarang di saluran 200 dan nikmati Disney Plus Hotstar. Bagaimana nak mempercepatkan jadual penggiliran remaja yang bersekolah ini untuk mendapatkan suntikan vaksin? Akan ada jadualnya, kita beri keutamaan kepada pelajar-pelajar 16 dan 17 tahun ini terlebih dahulu. Tapi murid tingkatan 5 tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Mengapa? Pada waktu ini itulah pendekatan yang kita gunakan. Apa perkara pertama yang perlu diberikan perhatian? Yang penting sekali ialah pekerjaan. Menggunakan pekerjaan yang banyak dengan gaji yang tinggi. Agenda Awani setiap hari 9 malam di Astro Awani dan Astro Go. Is the timeline for delivery realistic to you? Hopefully that will allow them more time to execute those changes and reforms. Do you expect there to be any political roadblock? It's a matter of whether the Prime Minister will be able to implement it before the year ends. Would you like to see, to convince you to ensure that it will work? In the short term, it would give us political stability. Both the government and the opposition have their interests. Sebanyak 95% daripada 1,312 sampel di Malaysia yang menjalani ujian jujukan genom setakat 30 September lalu dikenal pasti sebagai varian Delta. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata daripada jumlah sampel itu, 11 sampel dikategorikan sebagai varian Beta, manakala 55 lain tergolong dalam bukan varian yang membimbangkan atau VOC. Jelas beliau, analisis jujukan genom itu dijalankan secara konsortium dengan kerjasama 7 makmal di bawah Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi serta Kementerian Pengajian Tinggi. Sampel-sampel yang dipilih adalah daripada semua negeri. Juga sehingga kini tiada varian Mu dan Lambda dikesan daripada sampel-sampel di Malaysia. Konsortium ini akan terus memantau penularan varian virus SARS-CoV-2 di Malaysia. Bagi membolehkan konsortium dapat terus menjalankan analisis penjujukan genom, MOSTI turut mengumumkan tambahan dana sebanyak 13.9 juta ringgit. Dana ini membolehkan kesinambungan dalam menjalankan penjujukan genom, memandangkan adalah sangat penting bagi pemantauan kemasukan varian-varian baru ke Malaysia. Tidak lagi beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin, World Trade Center Kuala Lumpur WTC KL merancang pelbagai usaha untuk kesinambungan industri acara perniagaan melibatkan pusat dagangan itu. Pengarah Eksekutif Kumpulan WTC KL, Datuk Seri Imo Hizam Ibrahim berkata, perkara utama yang akan diberi perhatian adalah aspek keselamatan dan pematuhan sebaiknya terhadap SOP. Menurutnya, WTC KL juga bercadang untuk mewujudkan 1 atau 2 bilik hybrid yang boleh digunakan untuk menganjurkan persidangan secara maya yang boleh dipancarkan ke seluruh dunia. Bagaimana penjenamaan
World Trade Center Kuala Lumpur ini dengan rakan anggota sebanyak 320 boleh manifestasikan kedudukan kami di peringkat dunia untuk memasarkan produk-produk Malaysia di peringkat negara di dunia ini. Dan yang ketiga, bagaimana pengurusan parking, yang mana kami berpendapat bahawa antara sepanjang tempoh kami mengendalikan pusat pemberian vaksin mega ini, kami ingin kembangkan iaitu perniagaan berteraskan pengurusan parking sehingga ianya mendapat berbagai maklum balas yang positif daripada beberapa agensi kerajaan maupun swasta. Dan ini juga antara perkara-perkara yang harus kami fikirkan di luar kotak. Dalam pada itu, Ilmu Hizam berkata pusat dagangan itu sentiasa memastikan pengudaraan di dalamnya berada dalam keadaan dan kualiti terbaik. Kami telah menempah sepanjang tempoh World Trade Center Kuala Lumpur menjadi pusat pemberian vaksin mega, chiller khas yang boleh menyedut udara dalam bangunan untuk disedut keluar dalam memastikan tahap pengudaraan dan juga keselamatan udara yang berada di tahap yang terbaik sekali, sehingga kan saya menjemput NIOSH iaitu Institut Sosial dan Keselamatan Sosial untuk mendengar pasti dan meneliti kualiti udara dalam bangunan atau kompleks World Trade Center Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutupan PPV WTC KL yang disempurnakan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar pada Ahad. Kembali nanti, Perdana Menteri Jepun yang baru umum barisan Kabinet. Sikit perkembangan luar negara, Perdana Menteri Jepun yang baru Fumio Kishida mengumumkan senarai barisan kabinetnya pada Isnin. Beliau yang juga pemimpin Parti Demokratik Liberal atau LDP Jepun membentuk kabinet yang kebanyakannya muka-muka baru dari pentadbiran sebelumnya. Menurut Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Hirokazu Matsuno, Kishida melantik 13 muka baru ke jawatan menteri. Ia termasuk Menteri Ekonomi dan Dasar Fiskal Daishiro Yamagiwa dan Takayuki Kobayashi yang akan mengambil jawatan baru untuk keamanan ekonomi dengan tanggungjawab merangka strategi nasional. Menteri Luar dan Menteri Pertahanan masih kekal disandang oleh Toshimitsu Motegi dan Nobuo Kishi demi meneruskan hubungan bilateral erat antara negara matahari terbit itu bersama Amerika Syarikat. Terdapat 3 wanita dalam kabinet baru itu, iaitu Menteri Vaksinasi iaitu Noriko Hariuchi, Menteri Reformasi Pentadbiran Karen Makishima dan Seiko Noda, menteri yang bertanggungjawab terhadap kesetaraan gender dan mewujudkan agensi baru untuk dasar anak-anak. Cyberview Sdn Bhd yang bertanggungjawab dalam pembangunan Cyberjaya komited menjadikan bandar pintar itu sebagai hub teknologi dinamik kepada pelabur asing dan membantu mereka lebih berdaya saing. Pengarah urusannya Najib Ibrahim berkata melalui Pelan Induk Cyberjaya, ia menyasarkan Cyberjaya sebagai kawasan tumpuan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan holistik menjelang 2045. Sasaran Pelan Induk Cyberjaya ini adalah merupakan matlamat kita untuk penghasilan lebih daripada ringgit Malaysia 250 bilion GDP, 87,000 peluang-peluang pekerjaan di samping 1,200 syarikat-syarikat yang bakal melabur di Cyberjaya menjelang tahun 2045. Tambah Najib, pelan itu juga berjaya membawa masuk syarikat teknologi terkemuka. Antaranya Modality Systems dan Capco dari United Kingdom, Hematogenics dari Amerika Syarikat, China Mobile International dari China, Kiva Malaysia Sendirian Berhad dari Jepun termasuk Aerodyne dari Malaysia. Cyberjaya turut berada dalam posisi terbaik untuk membolehkan pelabur mengukuhkan pelaburan di Malaysia selain bertindak sebagai model kemajuan telekomunikasi 5G. Di Cyberjaya, kita telah mempunyai 5G Open Lab. Setakat ini telah ada 25 use cases atau test cases yang kita jalankan di bawah 5G Open Lab kita ni dengan kerjasama pemain industri dan juga syarikat telekomunikasi DG. Antara lain, sebab itulah sebabnya Cyberjaya telah dipilih oleh Digital National Berhad sebagai salah satu lokasi untuk cubaan ataupun pilot test 5G sistem. Ujarnya lagi, Cyberjaya turut menjadi lokasi tepat bagi pelaburan apabila menyediakan infrastruktur, pusat bakat insentif, sokongan dan kawal selia yang menyeluruh.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Sabah dan agensi berkaitan disaran mengadakan lebih banyak program dan inisiatif dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM untuk menarik lebih ramai pelajar mengikuti bidang berkenaan. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor berkata, negara menghadapi pelbagai cabaran kerana perubahan dalam lanskip global dan memerlukan pelajar yang lebih bermotivasi tinggi dalam bidang STEM. Polis Perak bercadang untuk menamatkan sekatan jalan raya antara daerah selepas negeri ini mencapai kadar vaksinasi yang memuaskan. Langkah itu selari dengan kelonggaran pergerakan yang diberikan kerajaan termasuk di negeri ini yang berada dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Kesedaran masyarakat terhadap pengurusan sampah yang betul masih berada di tahap rendah. Pengarah urusan KDEB Waste Management KDEBWM Ramli Muhammad Tahir berkata, lambakan tanpa pengasingan sampah domestik dan pukal antara masalah yang dihadapi pihaknya. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan Pusat Stabil Negeri Kalut. Kedamaian politik di peringkat pusat nampaknya tidak menjadi situasi yang sama di peringkat negeri. Dengan itu sekian segmen Sinar Awani untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.